Kita sambung Prof ya dengan aspek ketiga, Ustaz, Prof. Okey, kita sambung bacaan aspek ketiga ini dengan Cik Nadia. Nadia kita silakan, Cik Nadia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ke suara saya? Okey, jelas Nadia, silakan. Okey. Aspek ketiga. Salah satu hikmah yang menjurus kepada kehidupan sosial manusia adalah manusia dicipta dan mempunyai taraf kehidupan yang berbeza. Berdasarkan perbezaan ini, Allah SWT mengajak orang kaya agar menghulurkan bantuan kepada saudara-saudara mereka yang miskin. Orang kaya dapat menghayati dengan sepenuhnya keadaan kelaparan orang miskin melalui rasa lapar yang dialaminya sendiri ketika berpuasa. Jika tidak kerana puasa, sudah pasti ramai orang kaya akan sentiasa menurut hawa nafsu mereka. Sudah pasti mereka tidak dapat merasai kelaparan dan kemiskinan yang memedihkan. Sudah pasti mereka tidak sedar betapa orang miskin amat memerlukan belas ihsan orang lain. Oleh itu, sifat belas kasihan terhadap sesama manusia merupakan salah satu faktor utama yang boleh mencetuskan rasa syukur yang sebenar. Kerana setiap orang mungkin akan berjumpa dengan orang yang lebih miskin daripadanya. Justru, dia bertanggungjawab untuk mengasihani orang tersebut. Jika manusia tidak dipaksa untuk merasai sendiri betapa pedihnya berlapar, sudah pasti tidak akan ada seorang pun yang akan berasa kasihan terhadap orang lain. Sesuatu yang akan mendorongnya supaya membantu dan menolong sesama manusia. Perkara ini dapat dilakukan dengan wujudnya perasaan belas kasihan terhadap makhluk sepertinya. Jika seseorang itu membantu orang miskin yang kelaparan tanpa merasai sendiri kelaparan itu, sudah pasti dia tidak akan dapat menghulurkan bantuan itu dengan sempurna kerana dia sendiri tidak pernah merasai betapa perit dan sengsaranya rasa lapar itu. Okey, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus ya. Boleh Ustaz, silakan Ustaz. Dalam aspek yang ketiga ini, maknanya baru masuk dalam konteks maknanya kehidupan sosial. Okey, kita ulang balik yang aspek pertama rububiyah. Okey, kita sedar konteks rububiyah itu. Jadi aspek yang kedua adalah kesan langsung daripada rububiyah itu adalah syukur. Okey, dan aspek yang ketiga kalau saya kaitkan adalah maknanya kesan langsung daripada syukur itu adalah dia menambah baik kehidupan sosial kita. Begitu. Cumanya saya ada istilah yang saya dengar daripada beberapa guru-guru kita, maknanya daripada kita sebutkan sosial tu kehidupan sosial, maka ditukar supaya kita sedar bahawa kehidupan sosial ini bukannya semata-mata kehidupan, tetapi sebenarnya dia adalah ibadah sosial. Begitu. Maknanya supaya kita dalam keadaan setiap detik dan masa memahami bahawa semua yang kita lakukan itu adalah ibadah. Maknanya ada sehingga maknanya sebahagian guru-guru kita sebut maknanya ibadah sosial. Maknanya yang terkait dengan untuk memberi kebaikan kepada semua yang dalam liputan kita di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Okey. Jadi aspek ketiga ini dia melibatkan hubungan orang kaya dan hubungan orang miskin. Jadi maknanya satu ibadah puasa membuatkan golongan kaya dan golongan miskin merasai satu perkara yang sama, iaitu lapar. Itu berada dalam satu titik kelaparan, iaitu titik kesepaduan. Okey, titik persamaan di antara kaya dan miskin iaitu berlapar. Di situlah orang kaya dapat merasakan keinsafan bahawa orang kaya perlukan orang miskin untuk dia bantu. Dan orang miskin perlukan orang kaya untuk dibantu. Maka dia akan timbul sifat saling memerlukan. Kerana hak orang kaya untuk membantu dan hak orang miskin untuk dibantu
dan untuk menyatu padukan kedua-dua golongan ini adalah dengan kedua-duanya itu merasai berlapar dalam ibadah berpuasa. Gitu. Maka nanti orang kaya akan terbit daripada mereka perasaan kasihan belas. Gitu. Dan orang miskin pula akan memandang bahawa orang kaya ini adalah tanda kasihan belas Allah kepada mereka. Jadi orang kaya memerlukan Allah untuk beroleh perasaan untuk mengasihani orang miskin. Okey. Dan orang miskin pula memandang bahawa bantuan dari orang kaya itu adalah sebagai tanda kasihan belas Allah kepada mereka. Nampak tak maknanya bagaimana uniknya dalam Islam ini hubungan yang kaya dan miskin. Maka akhirnya tidak berlaku dikotomi. Tidak berlaku dua pemisahan pihak kaya dan pihak miskin. Tetapi yang berlaku adalah sama-sama memandang pada rahmaniyatullah. Sama-sama memandang pada sifat Allah yang terunggul itu, iaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang dinyatakan di awal-awal tadi. Rahmaniyatullah dengan rahimiyah. Rahmaniyah dan rahimiyah. Begitu. Saya ulang balik. Jadi orang kaya terkait dengan sifat rahmaniyah ini adalah apa dia? Dia perlukan Allah untuk Allah menganugerahkan kepadanya sifat belas kasihan kepada orang miskin. Kalau Allah tak bagi dia sifat belas kasihan pada orang miskin, ada agak-agaknya orang kaya nak tolong tak orang miskin? Tak tolong. Maka bila dia tolong orang miskin, dia tak memandang lagi pada status kekayaan dia. Tapi dia memandang pada kefakirannya kepada Allah untuk Allah berikan kepadanya sifat kerahmatan itu. Begitu. Maka bila dia bantu orang miskin kerana dia teruja dengan Allah yang telah menjadikan dirinya turut mengasihani, dan dengan sifat Allah Ta'ala itu dia meniru, maknanya dia mencontohi sifat Allah Ta'ala itu. Dengan sifat itulah dia membantu orang miskin. Maka ada tak rasa mulia diri pada orang kaya bila bantu orang miskin itu? Tak rasa mulia diri. Maka di situ dia benar menjadi hamba kepada Allah, bukannya hamba kepada kekayaannya. Ramai orang yang membantu orang miskin, ramai yang kaya bantu orang miskin, tapi rupa-rupanya dia hamba kepada kekayaannya itu. Maka dia tertipu. Maka dengan cara berpuasa, dia berlapar, maka dia pun maknanya merasai titik kelaparan yang turut sama dirasai oleh orang miskin. Barakah daripada daripada mujahadah berlapar itu, dia memandang kepada sifat kerahmatan Allah. Dengan sifat kerahmatan Allah, dia membantu orang miskin, maka dia bahagia dengan Allah. Itu orang kaya. Orang miskin pula, dia berlapar, dan bila berlapar, maka dia berlapar itu dengan apa dia? Dengan akur patuh kepada surahan Allah untuk berpuasa. Maka barakah daripada puasanya itu, dia mengharap kepada Allah akan belas kasihan Allah, dan Allah Ta'ala menyatakan belas kasihan Allah kepada orang miskin. Lantaran orang miskin itu dibantu melalui bantuan yang diberikan oleh orang kaya. Maka bila orang miskin menerima bantuan daripada orang kaya, maka dia tetap memandang Allah yang belas ihsan kepadanya. Maka tak akan berlaku orang miskin yang dengki dengan orang kaya, dan tak akan berlaku orang kaya yang berasa mulia dan tinggi diri berbanding orang miskin. Maka itulah rahsia daripada ibadah berpuasa, iaitu dengan cara berlapar. Barakah daripada berlapar dengan ibadah puasa yang diawali dengan kefahaman tentang rububiyah, disusul dengan kefahaman tentang kesyukuran, maka pergi kepada interaksi sesama insan. Maka di situ tidak ada lagi mana orang kaya yang menyombong, dan tidak ada lagi orang miskin yang mendengki. Orang kaya ujiannya menyombong, orang miskin ujiannya dengki. Maka di atas titik kelaparan itu, maka orang miskin tidak dengki lagi pada orang kaya, bahkan memandang orang kaya adalah tajalli kerahmatan Allah bagi mereka, dan tetap terpaut hati mereka kepada Allah. Dan orang kaya pula tidak meninggi diri lagi kepada orang miskin, tetapi dengan sifat kerahmatan Allah, orang kaya membantu orang miskin, maka akhirnya masyarakat tidak akan berpisah di antara kaya dan miskin, tetapi merasai saling memerlukan. Disitulah barakah daripada berlapar dalam ibadah puasa, yang menjadikan kehidupan sosial kita lebih bermakna. Wallahu a'lam bishawab.
Prof kena tambah. Kena wajib, Prof. Assalamualaikum. Silakan, Prof. Sekali lagi. Terima kasih. Kalau kita tengok aspek ini, dekat sini dia cerita manusia dicipta dan mempunyai taraf kehidupan yang berbeza. Maksudnya ada orang miskin, ada orang kaya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala buat macam itu? Dan dia cakap berdasarkan perbezaan ini Allah Subhanahu wa taala mengajak orang kaya agar menghulurkan bantuan kepada saudara-saudara mereka yang miskin. Ini biasanya satu bridge antara orang miskin dan orang kaya. Tuhan nak macam itu, nak hubungkan, nak kaitkan orang miskin dan orang kaya macam ni. Tapi orang kaya dapat menghayati dengan sepenuhnya keadaan kelaparan orang miskin itu melalui rasa lapar. Sebenarnya kalau dia tak alaminya, tak praktis sendiri, yang puasa itu tak jadi lapar, macam mana kita rasa orang miskin, perasaan orang miskin tanpa makanan, tanpa minuman atau yang lain-lain keperluan. Dengan ini biasanya Allah Subhanahu wa taala buat puasa dengan orang itu, orang rasa, orang kaya itu rasa kelaparan dan barulah rasa situasi orang miskin itu. Dan kalau dia tak rasa, tak sedar orang miskin macam mana biasanya kehidupan. Dengan puasa baru jadi taraf yang sama dan adalah hubungan antara orang kaya dan orang miskin itu. Itu je. Baik. Ya. Right. Boleh saya bacakan soalannya, Ustaz? Silakan. Ya, Prof. Ada satu soalan daripada Puan Rafida dengan pertanyaan, bagaimana dengan perumpamaan tangan yang memberi itu lebih baik dari tangan yang menerima? Silakan Ustaz. Ustaz dulu ke ataupun Prof dulu? Silakan Ustaz. Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kita memahami nas-nas dalam agama kita, dia perlu difahami secara konteks. Secara kontekstual, bukan secara tekstual. Jadi konteks maknanya mafhum hadis ini, kalau pun ia hadis lah, tetapi kalau ia hadis, saya pun tak pasti. Tapi tentang berkenaan dengan tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima, konteksnya adalah supaya untuk kita berusaha. Konteks itu kita berusaha. Jadi maknanya supaya kita menjadi orang yang memberi lebih daripada orang yang menerima. Itu konteksnya adalah untuk memotivasi usaha. Tetapi yang lebih baik itu, saya nak cakap ya, lebih baik itu secara nisbi betul lah yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Jadi antara itu kita nak jadi yang terbaik itu. Pada masa yang sama, dalam kita bicara berkenaan dengan puasa, kita sebenarnya dalam titik kelaparan itu, kita bukannya soal siapa yang lebih baik, siapa yang kurang baik. Dalam puasa ni sebenarnya soalnya adalah kita nak memandang baik Allah. Gitu. Sebab itulah maknanya macam Prof nyatakan tadi, maknanya bridging untuk memperhubungkan di antara kaya dan miskin ini adalah puasa, iaitu titik berlapar. Dalam lapar tu sama-sama memandang baik Allah. Jadi macam saya cakap tadi, orang kaya memandang baik Allah sebab Allah Ta'ala bagi dia sifat belas kasihan kepada orang miskin. Memandang baik Allah. Orang miskin memandang baik Allah melalui pemberian daripada orang kaya. Maka dalam ibadah puasa khusus ini, maknanya jangan kita rasakan kalau kita ni kaya ataupun berkemampuan kita nak memberi bantuan kepada orang miskin, jangan kita rasa kita ini baik. Tak. Sebab puasa ni adalah latihan untuk memandang baik Allah. Tapi pada masa yang sama tak boleh nafikan juga bahawa yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima dalam konteks maknanya kita status kehidupan kita tu kita nak sentiasa menjadi lebih baik. Begitulah maknanya dalam konteks fiqh betul yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Maknanya yang memberi sedekah berpahala. Tidak pula dikatakan menerima sedekah dapat pahala kan. Jadi yang dapat pahala itu lebih baik daripada yang tidak dapat pahala. Itu betul. Tapi pada masa yang sama, bukan tapi itu menafikan the previous statement.
Okey, maknanya pada masa yang sama, maknanya tasawuf kena dalam penuh kesedaran. Sebenarnya bukan soal siapa baik, siapa tak baik, siapa yang memberi, siapa yang diberi. Tapi soalnya sekarang ni dalam tasawuf adalah sama-sama memandang baik Allah. Itulah maknanya dua konteks. Maknanya dua konteks. Jangan sampai kata maknanya tak, yang memberi pun biasa je dengan yang menerima. Salah. Yang memberi memang lebih baik. Tetapi konteks kita dalam bicara puasa ini adalah pada menyatakan memandang baik Allah. Itu. Supaya kita tak tertipu dengan kekayaan kita bagi kita yang kaya. Kenapa nak bagi bantuan ni? Yelah kan gaji 1 juta setahun kan. Tak padan lah kalau saya sedekah RM50. Saya mesti sedekah RM5,000. Gaji 1 juta. Kan dia nak memandang dia tu baik dengan memberi. Bukan macam tu. Fokus kita dalam bicara tentang latihan kerohanian dalam ibadah berpuasa ini. Itulah sedikit singgulan saya. Dia tak menafikan perumpamaan tersebut, tetapi ia perlu difahami secara konteks. Konteks sesama manusia dan konteks kita semua manusia dengan Allah. Wallahualam. Okey, baik. Terima kasih di atas ulasan yang panjang, lebar daripada Ustaz. Saya harapkan jelas untuk kita semua sambil ulasan soalan ini daripada Puan Rafidah. Mudah-mudahan dia dapat memberi jawapan kepada semua yang tertanya-tanya lah juga dalam masa yang sama. Prof, ada tambahan apa Prof daripada soalan ini Prof? Ya, untuk soalan itu boleh tambah sikit ya macam ni. Sebenarnya dia Ustaz beritahu biasanya jelas cukup, tapi mungkin dengan ini kita memahami satu lagi makna daripada itu lebih baik atau lebih kurang baik apa-apa itu tak ada masalah. Biasanya sokong manusia kerja kuat, dapat banyak, salurkan banyak kepada orang keperluan. Ini pun ada dalam itu makna dalam perkataan itu. Sokongan manusia kerja kuat dan dapat lebih banyak dan salurkan saudara-saudara perlu atau minta keperluan daripada kita. Ya, macam itu. Mungkin kita boleh faham juga. Okey, baik. Terima kasih Ujang. Terima kasih Prof untuk jawapan tambahan ini.